Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita masuk dalam bab 3 reka bentuk dalam perniagaan untuk RBT tingkatan 3. Ya, kita masuk bab 3. Okey. Dalam bab baru ya, reka bentuk dalam perniagaan. Dalam perniagaan pun perlu ada reka bentuk. Okey. Kita tengok pengenalannya. Sesuatu produk yang ingin dipasarkan harus diiklankan. Kenapa ada kaitan dengan iklan? Sebab dalam perniagaan ada reka bentuk iklan. Ya, orang desain iklan sama ada dalam bentuk iklan di TV atau iklan di kertas, semua itulah. Ya, apa tujuan iklan? Supaya dikenali oleh pengguna. Ya. Bagaimanakah reka bentuk periklanan boleh mempengaruhi pemasaran produk? Jadi dalam reka bentuk ni ada bahagian periklanan. Ya. Okey, reka bentuk periklanan merupakan instrumen penting dalam pemasaran produk. Periklanan berperanan untuk menyampaikan maklumat tentang produk yang telah direka bentuk oleh pengeluar kepada pengguna. Pengiklanan boleh dilakukan melalui pelbagai medium seperti media elektronik. Media elektronik tu apa? TV lah. Media cetak apa? Surat khabar, majalah, ya. Atau media sosial macam Facebook tu ya. Okey. Seterusnya, reka bentuk periklanan dapat memberikan impak kepada sasaran pasaran, ya, merupakan iklan yang berkesan. Okey, tengok bab 3.1 iaitu reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, kita tengok sini ya. Pengeluar. Siapa pengeluar? Hilanglah. Atau pereka. Perlu kreatif. Perlu kreatif dalam membuat perancangan yang teliti supaya reka bentuk produk yang dipasarkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ya. Apa saja produk yang kita guna tu, kita ada cita rasa masing-masing ikut keperluan dan kehendak. Jadi pengeluar ni kena merancanglah dengan teliti supaya produk yang dihasilkan itu dibeli oleh pengguna. Dengan demikian, produk yang dihasilkan mampu memberikan keuntungan yang maksimum. Kalau ramai pengguna yang beli, maka untungnya tinggilah. Okey, kita boleh melihat pelbagai pilihan reka bentuk produk di pasaran. Namun, setiap reka bentuk produk tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri pada pandangan setiap pengguna. Apa maksudnya? Setiap kita ni memiliki cita rasa yang berbeza. Ya, contoh kita tengok beg ni. Ada orang tengok beg ni cantik. Ada orang tengok beg ni cantik. Kalau cewek-cewek, tengok yang ni cantik lah. Ni pun ada yang tengok cantik. Jadi lain orang lain dia punya cita rasa dan pandangan kita lah. Ya, ada yang minat begini, ada yang minat begini, ada yang minat begini, ada yang minat begini. Ada juga yang perempuan minat pakai yang begini. Ada juga yang lelaki minat yang pakai begini. Ya, itu maksudnya setiap produk ada keistimewaan yang tersendiri ya.
Okey, gambar menunjukkan pelbagai pilihan reka bentuk beg sandang yang berada di pasaran. Pilihan reka bentuk berbeza ini penting bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Bayangkan kedai jual produk begini sahaja. Ya, macam mana kalau orang tak minat beg begini? Tak ada pilihan lah untuk dia membeli. Ya. Jadi itulah perlu pelbagai reka bentuk. Okey, apa maksud pasaran 3.1.1? Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan. Barang-barang lah yang kamu nampak. Ya, barang alat tulis, meja, perabot, ya. Dan perkhidmatan. Perkhidmatan tu apa? Perkhidmatan telefon, internet, bas, pendidikan, ya. Daripada pengeluar kepada pengguna. Menurut Philip Kotler. Siapa Philip Kotler? Bacalah sini, ya, info Bestari, ya. Okey, pemasaran ialah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Pemasaran dia bagi dia ialah satu proses sosial, ya, untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, ya. Okey, dengan kata lain, pemasaran ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar. Pengeluar ni siapa? Penghilang, ya, untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna. Sebagai contoh, pengeluar kereta Malaysia iaitu Proton Holdings Berhad menyampaikan maklumat tentang kereta terbaru kepada pengguna menerusi aktiviti pemasaran. Tengok contoh di sini, ya. Pengeluar contohnya Proton. Dia melaksanakan aktiviti pemasaran. Sasarannya siapa? Pengguna lah, ya, sebab dia mau jual kereta kepada pengguna. Okey, kita tengok peta alih bidang pemasaran. Okey, keperluan dan kehendak pengguna. Siapa pengguna? Kita pengguna. Akan wujud permintaan. Apabila wujud permintaan, maka wujud produk. Okey, seterusnya daripada selepas wujud produk, wujud nilai. Kemudian berlakulah pertukaran secara urus niaga melalui pasaran. Cikgu bagi contoh, keperluan kamu mau pergi ke KK, perlukan kenderaan, ya. Jadi apabila kamu perlukan kenderaan, maka wujud permintaan. Apabila orang pengguna ada permintaan, maka wujudlah produk. Macam-macam produk kereta, ya. Hilux lah, Proton lah, apa semua itulah. Okey, daripada selepas wujud produk itu, maka ada nilai. Setiap kereta ada nilai, ya. Kemudian berlakulah pertukaran secara urus niaga dan wujudlah pasaran. Okey. Itu adalah carta alih. Peta alih dalam bidang pemasaran. Okey, ini gambar rajah. Dia bersambung dengan muka surat sebelah, ya. Kalau ikut buku teks kamu tu dia kiri kanan ni. Tapi disebabkan ini PDF, dia jadi inilah, terasing. Okey, ini adalah carta. Okey, daripada pengeluar Proton, kan. Apa tugasnya?
menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kemudian daripada pengeluar disimpan kereta di pergudangan. Ya, di sini kilang. Ya, kilang pergi kepada gudang. Ya. Okey, seterusnya ini dari buku teks di muka surat sebelahnya. Ini sambungannya. Okey, daripada gudang kereta tu diangkut. Nah, ini biasa kamu tengok ni, selalu parking di tepi jalan ni. Ada kereta 2 tingkat ni. Ya. Pengangkutan iaitu aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke tempat yang memerlukan. Dibawa pergilah ke pusat pengedar kereta, kedai-kedai. Ya. Kemudian apabila sampai di kedai, ada iklan, promosi. Inilah ni, promosi. Aktiviti pengiklanan, promosi jualan langsung dan publicity ya, untuk memperkenalkan produk. Seterusnya, aktiviti perniagaan. Ya, aktiviti jual beli. Perniagaan ini ialah jual beli ya. Okey. Terusnya sambung balik yang tadi muka surat sebelah ni. Ya, kalau ada buku teks senanglah boleh rujuk. Okey, sambungannya perniagaan pecahannya kepada 2. Ada kenderaan atau produk terus kepada pengguna akhir. Ini untuk produk untuk pengguna persendirian lah, diguna untuk diri pribadi, keluarga ya. Dan ada juga untuk organisasi. Organisasi ni macam syarikat teksi, syarikat pelancongan ya, dan sebagainya lah. Okey, ini adalah catat alih pasaran produk, contohnya Proton. Okey, cikgu tak pergi lebih lanjut sebab kita baru pengenalan. Minggu depan baru kita masuk tajuk seterusnya. Okey, sampai sini saja. Kita jumpa lagi akan datang ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.